Assalamualaikum, nama aku Syaiful Baker. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan aku dan hari ini aku nak review dan juga share berkongsi dengan korang Alpha 9 Mark III dan aku nak cerita apa benda yang baru pada Alpha 9 Mark III. So, tunggu apa lagi guys? Let's go! Benda yang paling menggempakkan dan juga mengejutkan daripada Sony bila Sony announce A9 Mark III ialah global shutter. So bagi aku, global shutter ni memang satu teknologi yang sangat-sangat tinggi dan sekarang ni hanya Sony sahaja yang mempunyai global shutter dan hanya A9 Mark III sahaja yang mempunyai global shutter. Bila aku dapat kamera ni, aku tak ada masa yang lama. Aku ada masa dalam 3-4 hari untuk aku shoot. Dan apa yang aku buat, benda pertama aku shoot ialah aku shoot main golf, di mana aku ajak member aku memang kaki main golf, aku tak main golf, so aku sekadar shoot saja dan aku test A9 Mark III shoot main golf. Dan yang kedua ialah aku shoot birding, di mana aku pergi Fraser Hill dan aku shoot burung. Jadi sebelum aku nak cerita pasal semua benda features dan juga gambar-gambar yang aku dah shoot menggunakan Alpha 9 Mark III, jom kita tengok design dulu untuk Alpha 9 Mark III. Let's go! Alright guys, so inilah dia Sony A9 Mark III. Kalau tengok dekat sini ada logo dekat bahagian atas ni, logo Sony A9 Mark III. Dan apa yang berbeza berbanding dengan A9 sebelum ni ialah logo Sony A9 Mark III ni berwarna putih. Kalau yang sebelum ni logo dia berwarna gold, berwarna emas. Body design dia ialah gabungan di antara Sony A7 Mark V dan juga Sony A1. Kalau tengok dekat sini, inilah dial sama macam A1 dan kalau tengok nampak macam sama saiz dia tapi sebenarnya lebih besar berbanding dengan A1. Ini ialah cage untuk Sony A1 dan cage ni boleh digunakan pada A1, A7R Mark V, A7 Mark IV. Tapi masalahnya kalau aku nak letak dekat A9 Mark III tak boleh. Nampak dia sebab body dia dah lebih besar berbanding dengan A1 dan juga A7R Mark V. Dari bahagian atas kita dapat tengok dia punya bahagian hadapan ni dia dah berbeza sedikit berbanding dengan A1 dan juga A7R Mark V, di mana dia dah tinggikan sedikit. Dia punya bahagian atas ni dia dah tinggikan sedikit dan juga dia dah buat button ni naik. Nampak dia macam ada naik sikit kan. So dia dah naik sedikit sebab dia nampak tinggi sedikit dan kat sini dia lebih luas sedikit. Jadi bila pegang dengan ada lens memang tak mudah lah jari ni kena dekat lens dan sangat-sangat selesa bila pegang kamera ni. Di bahagian sini kita akan nampak dia punya hybrid dial. So dekat sini kita boleh shoot foto, kita boleh shoot video dan juga kita boleh set untuk shoot SMQ. Di bahagian tepi ni juga macam sebut tadi sama je macam A1 tetapi ada sedikit perbezaan. Kalau tengok dekat sini dia ada logo Asterisk ni. Okay, logo Asterisk ni bertujuan kita akan disable semua butang ni. So sekarang ni katakanlah aku set kepada high plus. Aku set kepada high plus dan aku on camera. Sekiranya aku nak ubah setting macam kat sini drive mode, continuous shooting, aku tak boleh ubah sebab sekarang ni benda ni activate. So untuk buat adjustment dekat sini, dekat dalam menu, aku kena pergi dekat sini. Pergi dekat Asterisk ni, so pergi dekat menu. So sekarang menu ni dah enable dan aku boleh pilih lah nak shoot single ke, continuous high plus, high, mid, low apa semua aku boleh set dalam menu. Di bahagian tepi sini, ini ialah SD card slot dan juga CF Express Type A. Dia ada dua slot sama macam A1 dan juga A7R Mark V. So yang ini ialah SD card. Ini ialah SD card daripada Sony, TUF card, dan yang ini ialah CF Express Type A. So dua-dua card ni boleh masuk. So contohnya sekarang ni yang atas ni slot number 1 aku letak CF Express Type A. Okay. Dan yang bawah ni aku letak SD card. Tak ada masalah, boleh guna dua-dua, tak ada isu. Di bahagian tepi sini pula, seperti mana yang korang tengok, dia ada banyak port kat sini. Dia menggunakan getah. Ini elemen getah. So bagus untuk protection untuk air. So di bahagian sini kita boleh nampak dia ada mic dan juga headphone, USB Type-C dengan 10GB, USB 3.2 10GB per second, dan yang ini ialah dia punya multi macam biasalah, dia punya USB biasa. Di bahagian sini dia ada, untuk LAN port kalau kita nak masuk gunakan LAN port, dan juga di bahagian tepi sini dia ada HDMI bersaiz penuh dan juga flash sync cable. Okey. Dan ini kalau korang tengok dua ni kan, ini ialah dia punya speaker untuk
boleh kita shoot. So contoh biar aku ni dulu. Alright, so sekarang aku show ini speaker dia. Okay, dan kalau aku tutup bunyi macam ni. Dia punya speaker bunyi tu dekat sini, keluar kat sini Di bahagian hadapan ni, di bahagian hadapan dia ada C5 button, dan C5 button ni dia dah customize by default jadi boost. So kalau kita nak shoot, kita nak gunakan boost ni, kita boleh set lah boost ni kepada berapa. Kita contohnya macam sekarang ni aku set kepada 120 frame per second. So bila kita pegang tu kita kena tekan ni. Okay, yang ini tekan, yang ini tekan shutter. Right, so tekan ni, so automatically dia akan boost. So kalau dekat sini, dekat menu ni, macam sekarang ni aku set kepada high yang tu high nampak kan ada high tu. So bila aku tekan je tu, dia akan jadi boost, nampak Okay, tu maksudnya sekarang ni bila aku tekan and hold, dia akan shoot 120 frame per second. Itu ialah bunyi 120 frame per second. Dan kalau aku release sekarang ni, aku set pada high, dia akan pergi pada 30 frame per second. Tekan sini, boost 120 frame per second. Untuk bahagian depan ni, aku lupa nak beritahu korang bahagian depan ni, nampak Kalau aku off, tu. Dia akan tutup. Ini bukan mechanical shutter, ini sekadar curtain untuk tutup, mengelakkan daripada habuk kena image sensor lah. Alright, so bila aku on, dia akan buka. Okay, tutup balik. Screen yang ada pada Sony A9 Mark III ni ialah screen sama macam A7R Mark V. So kita boleh flip ke sini. Alright, kita boleh pergi ke depan. Ini normal, right? Macam A7R Mark V kita boleh buat macam ni. Okay. So basically kita boleh macam ni ambil kau macam-macam gaya kita boleh. Macam-macam gaya kita boleh set dia punya screen ni. Screen dia dalam 3.2 million resolution. Viewfinder dia ialah 9.4 million dots. Refresh rate dia kita boleh set standard 60 frame per second, high 120 frame per second, dan kita boleh set higher kepada 240 frame per second viewfinder. Dan kita boleh adjust dia punya magnification ratio dalam ni. Kita boleh adjust sama ada nak besar ataupun kecil dekat viewfinder ni. So ini antara benda yang baru pada A9 Mark III. Dari segi menu, dia mempunyai menu yang sama macam kamera-kamera Sony yang terbaru, iaitu menu dia yang macam ni lah. Screen dia ialah screen full touch. Kita boleh ambil gambar daripada sini. Alright. Dan menu ni semua kita boleh keluarkan. Kita boleh masukkan, kita boleh keluarkan. Dia sama macam ZV series juga. Satu benda yang mungkin agak menarik untuk aku cerita dengan korang semua ialah dia punya menu FN ni. Sekiranya kita nak customize menu FN ni, contoh kita nak customize menu FN ni, kita cuma press and hold je. Dan kita boleh customize dan kita boleh ubah kepada apa yang kita nak. Alright, so memang sangat-sangat mudah. Dalam focus area ni kita boleh set beberapa perkara. Yang pertama ialah custom. So kita boleh set custom 1, custom 2, custom 3, dan juga kita boleh ubah dia punya size custom tu. Nak ubah size custom tu, sekarang tengok nampak kan, tekan saja butang ni, right? Atau kita boleh tekan situ. So aku klik tekan sini. Dan sekarang kita boleh ubah yang ini untuk ubah dia punya size ni. Okey. Tu macam ni lah. Right. Yang ini kita boleh ubah macam ni. Okey. Best tak? Focus area, di mana kita boleh set focus area ni kepada berapa size. Dia ada dua yang baru, iaitu extra small, memang sangat-sangat kecil. Lepas tu dia ada standard dan standard pula small, sama macam sebelum ni. Medium, sama macam sebelum ni. Large, sama macam sebelum ni. Dan kali ni dia ada XL, lagi besar. Tapi bagi aku, benda ni dah redundant sebab kita ada custom. Dengan custom ni kita boleh set focus area kita mengikut kehendak kita. Itu yang best tu dengan A9 Mark III. Okey, korang dah tengok design Alpha 9 Mark III, dan sekarang aku nak cerita kat korang apakah itu global shutter. Aku dah ada nota depan aku ni, di mana aku akan cerita feature-feature dia, di mana aku akan cerita lebih kurang hampir aku rasa lebih 9-10 feature ataupun benda-benda baru tentang Alpha 9 Mark III ni. Okey, yang pertama ialah kita kena tahu apakah itu global shutter. Apa yang membuatkan global shutter ni unik berbanding dengan kamera-kamera lain, contoh macam A1, contoh macam A7 Mark IV, ataupun mungkin Canon R3 ataupun Z9 daripada Nikon. Global shutter ni ialah kemampuan image sensor untuk merekod cahaya dengan electronic shutter secara serentak. So berbeza dengan kamera-kamera lain seperti A1 ataupun
Canon ataupun Nikon daripada Z9, dia masih menggunakan stacking sensor, tapi dia tidak mengumpul cahaya ataupun mengambil cahaya secara serentak, sebab dia akan ambil daripada atas dan ke bawah. So ini yang menyebabkan global shutter ni unik berbanding dengan kamera-kamera lain. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya teknologi ni ialah teknologi ataupun satu proses hampir sama dengan filem. Filem di mana dia tidak ada teknik ataupun proses cahaya diambil daripada atas dan ke bawah. Filem cahaya diambil secara serentak. Masalah dengan filem ni ialah mechanical shutter. Ialah benda mechanical ni dia ada limitation. Disebabkan mechanical ni lah, filem tidak boleh pergi lagi jauh untuk menghasilkan gambar yang lebih wow. Bila filem ni berubah kepada digital sensor, dia bermula dengan CCD, lepas tu dengan reverse sensor lah apa semua, dan sekarang teknologi yang tertinggi ialah global shutter. So global shutter ni bukan satu benda yang remeh-temeh, tetapi ialah satu teknologi yang sangat-sangat bagus kerana ia dapat memecahkan teknologi yang ada pada kamera-kamera sekarang. Bila kamera ada global shutter, apakah kelebihan yang ada pada global shutter berbanding dengan sensor biasa? Yang pertama ialah dia mempunyai shutter yang sangat-sangat tinggi. Kalau untuk A1, shutter dia paling tinggi, kalau tak silap aku 1/32,000 silap aku. Tetapi kalau untuk Alpha 9 A9 Mark III ni, dia boleh shoot dengan shutter speed 1/80,000, 80,000. So memang shutter dia sangat-sangat laju. Kelebihan nombor 2 menggunakan global shutter ialah A9 Mark III mampu shoot 120 frame per second, 120 gambar dalam satu saat. Kita boleh shoot dalam format JPEG, kita boleh shoot dalam format RAW, kita boleh shoot dalam format JPEG and RAW, dan kita juga boleh shoot kalau kita nak shoot dalam RAW uncompressed. Kiranya kita shoot 120 frame per second, kita boleh shoot dalam keadaan full atau focus continuous dan juga full auto exposure. Okay, sekarang kita nak test dia punya buffer. So, mula-mula aku akan shoot menggunakan 10 frame per second, dan sekarang ni shoot dalam mode JPEG extra fine. Okay. So basically kalau shoot 10 frame per second ni macam tak ada buffer langsung lah. Alright, kad yang aku gunakan ialah kad CF Express Type A. Alright, dan sekarang kita pergi pada 20 frame per second. Kita shoot. Release. Ada buffer sikit tu, tapi macam tak ada rasa apa-apa lah. Dan kita boleh shoot lama gila, tak ada masalah apa. Alright, ada buffer dia, tapi itulah kita boleh gunakan, tak ada masalah. Dan sekarang kita shoot 30 frame per second sama macam A1. Ada buffer tu kan. Tapi memang laju gila, ada right. So tekan je lama-lama. Langsung tak ada buffer. Alright. Yang ini sekarang aku set pula kepada high plus, iaitu 120 frame per second, tapi aku tak nak shoot 120 frame per second. Aku nak test dulu shoot 60 frame per second. Alright, jadi kita tengok buffer 60 frame per second. Alright, so dia tengah ride tu, tapi sambil ride tu sebenarnya kita boleh gunakan, tak ada masalah. Alright, dan sekarang aku akan set pula kepada 120 frame per second, macam mana buffer dia. Alright, let's go. Alright, dengar kan sebelum buffer. So aku dekatkan mic biar korang dengar. Itulah buffer dia. Dan sekarang dia tengah ride gitu. So basically kalau ikut spec dia boleh shoot dalam 192 macam tu, dalam 1 saat lebih, dekat 2 saat sebelum buffer. Let's try lagi sekali. Dulu je macam tu. Alright. Walaupun dia tengah ride, sebenarnya kita boleh guna. Nampak? Kita boleh shoot dulu, tak masalah. Walaupun dia tengah ride, kita pergi ke FN boleh. Nampak? Kita boleh setting semua. Ride lagi gitu. Dengan buffer tengah ride, pergi ke menu, control semua, tak ada masalah. Alright. Walaupun dia tengah dalam keadaan writing mode macam tu. Okey, ini adalah gambar yang aku ambil menggunakan A9 III 120 frame per second shoot main golf. Okey, jom kita tengok gambar ni satu persatu Alright, so kita tengok macam mana 120 frame per second shoot golf. Kita dapat dia punya shot one by one.
Dan dari sini pun kita dapat dari segi bending effect. Kalau tengok dekat kayu golf tu kan, nampak dia secara straight. Itu yang bengkok ni, yang korang nampak bengkok ni, ini sebab force bukannya sebab rolling shutter. Okay, nampak dia bengkok sebab force. Nampak dia straight kat situ. Ini pun bengkok sebab force, dia kena bola dan dia bengkok ke hadapan. So basically memang dia straight, memang tak ada bending effect disebabkan rolling shutter. So global shutter memang betul-betul berfungsi untuk A9 Mark III ni. Alright, dan yang ini pun sama juga. Boom. Ni semua gambar ialah 120 frame per second. Yang kita tengok satu persatu gambar ni. Alright, dia tarik ke belakang dulu. Alright, lepas tu dia akan boom, pop. Nampak. Ho, boom, ho. Padu, memang padu. Nampak dia punya kayu golf tu memang straight. Global shutter memang padu. 120 frame per second. Kalau kau playback laju-laju dah macam nampak video slow mo dah. Kita tengok sekali lagi, macam video slow mo, tapi padahal aku ambil gambar ni. Boom, padu, memang best. Shoot golf memang best menggunakan 120 frame per second. Antara sport yang bagi aku sangat-sangat sesuai untuk shoot 120 frame per second. Kelebihan nombor 3 menggunakan global sensor ialah distortion free shutter. Sekarang aku test pula dari segi bending effect dan rolling shutter bila kita shoot video slow mo. Yang ini ialah aku shoot menggunakan A9 III 4K 100p SNQ mode. Dan yang ini pula ialah menggunakan A1 4K 100p SNQ mode. So ini ialah normal speed. Alright, macam tu. Dan ini ialah slow mo dia. Alright, bila aku freeze, nampak bangunan tu tegak je. Ada sedikit bending effect, tapi dia punya, orang cakap dia punya effect tu tidaklah terlalu jelas sangat berbanding dengan kamera A1 yang aku akan tunjuk kat korang sekejap lagi. Alright, dan ini ialah daripada A1 sebelum kita playback normal speed dulu. Tak sangkut pula. Jauh sangat. Okay, sekali lagi. Sangkut. Okay, kau nampak kita playback lagi. Sangkut lagi. Sekejap, bagi relax sekejap. Susah nampak lah, tak apalah. Aku playback dulu slow mo biar korang nampak. Okay, nampak. So kalau aku freeze, okay, nanti nampak tegak nampak apa yang berlaku? Bangunan tu sengit. Ini ialah disebabkan rolling shutter effect yang menghasilkan jello effect ataupun bending effect, di mana bangunan ni sepatutnya tegak tapi dia sengit. Data dia ambil daripada atas awal dulu. Data ambil batas dulu, kemudian baru bawah. Dia lambat, berlaku kelewatan. Berlaku kelewatan sebab dalam 4K 100p resolution yang dia ambil sangat-sangat besar. Jadi sangat-sangat penting untuk kamera tu mempunyai global shutter. Kelebihan nombor 4 menggunakan global shutter ialah tiada lagi shutter count. So bila kita shoot menggunakan global shutter, basically kamera menggunakan 100% electronic shutter. So electronic shutter ni dia tidak melibatkan sebarang mechanical part, sebab itulah dia tidak ada shutter count. Kelebihan nombor 5 menggunakan global shutter ialah tiada lagi flickering ataupun kita dapat reduce flickering dengan cukup bagus, terutama melibatkan lampu-lampu yang mempunyai flickering yang sangat teruk. Sekarang aku akan shoot dekat dapur aku ni, dan dapur aku ni dia punya lampu flickering memang sangat kuat. Ini ialah daripada A1. Lens aku gunakan lens 50mm f1.2 GM. Shutter speed aku set 1/2500 dan ISO 12800. So sebelum aku shoot, aku make sure yang aku dah on anti flicker untuk A1. A9 III memang aku dah set anti flicker. So tengah shoot, nampak. Alright, jom kita playback gambar-gambar daripada A1 dekat sini. So korang boleh nampak dengan jelas dia ada flicker ni nampak. Berlaku flicker kan. Okey, seterusnya aku akan gunakan A9 Mark III. Setting yang hampir sama, kedua-dua setting yang sama, shutter speed sama, aperture sama, lens yang sama, ISO cuma aku set pada auto sajalah. Dan untuk A9 Mark III ni pun aku shoot kepada mid, iaitu 30 frame per second, lens yang sama. Dan anti flicker pun aku on juga. Nampak sini kan, anti flicker on. Jadi kita tengok. Okay, shoot. Okay, jom kita playback gambar dia. Okay, kau nampak
Gambar daripada A9 III memang clean, clear, tak ada flicker issue. So itulah kelebihan global shutter untuk flicker situation. So basically dengan adanya global shutter ni, banyak limitation ataupun limit yang mungkin kita tak boleh ada menggunakan kamera-kamera dahulu sudah dibuka ataupun sudah melepasi ataupun limit tu dengan menggunakan A9 Mark III ataupun global shutter ni. So antara limit dia yang pertama untuk kamera-kamera Sony sebelum ni ialah di segi autofocus capability. Sebelum ni Sony tak dapat full power autofocus capability. Contoh macam kamera A9, A9 Mark II, Sony A1. Dia punya kamera tu, dia proses data dalam speed, dia panggil 120 exposure ataupun data dalam satu saat. Itu ialah speed untuk kamera A1 dan juga A9 dan juga A9 Mark II. Tapi masalahnya, kamera tu hanya boleh shoot. Contohnya macam A1 30 frame per second, A9 dan juga A9 Mark II hanya 20 frame per second. Dia tidak, orang cakap, fully utilize teknologi yang ada pada kamera tu, right? So disebabkan limitation daripada sensor. So bila dah menggunakan global shutter tu, dia boleh sama dengan frekuensi ataupun power daripada prosesor Sony, iaitu 120 frame per second. Sebab itulah kamera A9 Mark III dia boleh shoot 120 frame per second. Nombor 7, kelebihan global shutter di mana dapat unlock feature fotografi dan juga videografi ni ialah pre-capture. So ini memang sangat-sangat ditunggu oleh Sony user, di mana brand lain sudah mulakan memperkenalkan pre-capture, tapi Sony baru sahaja start menggunakan pre-capture untuk A9 Mark III. Dan A9 Mark III punya pre-capture ni memang best sikit. Aku suka gila. Biasa aku mula-mula try aku shoot golf tu, aku tak berapa rasa sangat pre-capture ni, tetapi bila aku pergi Fraser Hill shoot burung, aku rasa macam pre-capture ni best gila. Sekarang ni aku tengah shoot Chestnut Laughing Trust 60 frame per second dan aku set pre-capture kepada 1 saat. Alright, so dia tengah makan pisang tu, alright, tengah shoot tu. Jom kita tengok hasil-hasil gambar dia sementara dia tengah ride ni. Yang ini aku shoot dekat Fraser Hill lah, macam biasa. Dan burung ni lah burung gangster. Okay, total aku shoot 131 gambar. Dan daripada gambar-gambar yang aku tengah tunjuk korang ni, ini semua ialah gambar pre-capture. Kalau gambar pre-capture, dia keluar logo yang bahagian situ. Gambar yang ada keluar logo tu maksudnya itulah gambar pre-capture. So dapat tengok dekat sini, ini ialah gambar yang aku shoot. 60 gambar semuanya ialah pre-capture. Dan sekarang ni aku nak tunjuk pula kalau aku set kepada 0.5 saat, setengah saat lah. Yang tadi aku set 1 saat dan sekarang aku nak set pula kepada 0.5 saat. Alright. So macam biasa kita point dekat burung ni dan kita shoot. So aku shoot sama juga 60 frame per second. Alright, jom kita tengok hasil gambar dia. Kalau 0.5 saat bermaksud 30 gambar. Jom kita tengok hasil 30 gambar yang aku cakap tadi. So 30 gambar yang ada pre-capture, 31 ni lah masa aku shoot. Ini antara 100 sampel gambar kenapa pre-capture untuk berding sangat-sangat best. Gambar Streak Spider Hunter ni sebenarnya ini semua gambar bukan aku shoot. Ini ialah gambar yang kamera shoot. Aku tak jangka sebenarnya aku boleh dapat momen ni. Momen dia tengah angkat kepak tu. Alright, itu yang menyebabkan pre-capture ni memang sangat-sangat best untuk berding fotografi. Memang best. Alright, so ini adalah gambar dia. Itu terbatas balik. Okay, ni gambar dia. Momen ni aku dapat disebabkan pre-capture. Tanpa pre-capture, aku takkan dapat momen ni guys. Ini adalah sesi touch and try Sony A9 III dekat KL, di mana sekarang ni ada setting untuk shoot balloon. Dan Archer ni dia akan shoot balloon ni lah. So kita akan ambil gambar balloon ni pecah. So setting yang aku gunakan ialah 1/16,000, aperture f1.8 dan ISO 2000. Untuk shooting dalam keadaan ni sebab kita shoot indoor, aku setting 3 biji lampu, 2 biji non-light 500, Forza 500 dan 1 biji Forza 900 untuk setting macam ni. So dalam keadaan sekarang ni aku shoot menggunakan lens 135 f1.8 GM. Dan sekarang ni dia tengah standby. Dia akan shoot balloon ni lah. Okay, tunggu jap. Dia ambil nafas. 1, 2. Alright, so itulah yang diambil. So sekarang je kita tengok secara slow mo sikit daripada gambar-gambar tadi tu, daripada video tadi tu, time bila aku tekan shutter dan time bila sebenarnya kamera ambil gambar.
Okey, dia tengah tarik cepat sikit tarik structure. Okey, kau tarik. Dia tengah aiming. Alright, dia akan shoot. Nanti aku akan freeze untuk tunjuk korang. Alright. Boom, okey. Aku shoot time ni. Inilah time aku shoot untuk gambar ni. Sebenarnya aku shoot dah terlewat, tetapi disebabkan aku dah set 120 frame per second pre-capture, aku dah dapat gambar dia. Dan aku yakin. So jom kita tengok hasil gambar dia. Alright, ini gambar dia. Yang korang tengok, ini ialah gambar. Kalau tengok dekat sini 93 kan, 93 daripada 181 gambar, dan keluar logo pre-capture. Sebenarnya gambar ni bukan aku yang ambil, gambar ni ialah kamera yang ambil. Alright. Dan seterusnya kita tengok gambar. Okay. Dan time ni lah aku tekan shutter 121. Inilah time aku tekan shutter. Dan semua ke belakang tu, gambar yang belakang daripada 1 sampai 120 ialah gambar yang diambil oleh kamera. Jom kita tengok secara lebih dekat hasil gambar dia. Ini antara bagi aku antara gambar yang cantik. Alright, kita tengok, kita zoom sedikit. Zoom lah cepat. Okay, kita zoom, kita tengok dekat. Nampak power. Dan gambar ni aku ambil raw 120 frame per second raw. Ini gambar yang first yang bagi aku cantik. Jadi kita tengok gambar yang kedua. Power, lawa. Memang lawa. Ini yang ketiga. Okay, kita zoom out sikit. Keempat. Memang lawa. Power lah pre-capture daripada A9 III. Aku suka. Sangat suka. Macam mana dia berfungsi? Kita half press saja, dia akan lampu hijau tu akan menyala. Dan sekiranya kita tekan butang back focus tu, AF on kat belakang tu pun juga pre-capture sudah pun beroperasi. Tapi kita kena tahu satu benda, pre-capture ni akan kuat makan bateri sebab dia memproses data, dan juga dia akan mempercepatkan kad kita jadi penuh. Alright, aku shoot 160GB, right, 160GB CF Express Type A card. Sekejap gila penuh. Sekejap gila. Tak terasa. Alright. Memang laju. Ini adalah contoh di mana aku tekan shutter tu memang sekejap gila. Aku rasa aku tekan dah macam main-main macam tu je. Tapi walaupun macam tu, 63 gambar dah diambil. Ini aku shoot 60 frame per second dengan pre-capture on 1 saat. Nampak banyak gila gambar. 63 dan semua gambar ialah gambar raw. So jari tu jangan gatal sangat nak tekan shutter. Okay. Kelebihan ke-9 menggunakan global shutter pada A9 Mark III ni ialah flash sync. So bila ada global shutter ni, dia tak ada limitation dari segi flashing dah. Kita boleh shoot sampai menggunakan flash dengan shutter speed 1/80,000. Tapi kena ingat, kalau nak pakai 1/80,000, dia punya aperture paling rendah ataupun paling besar bukaan dia hanyalah 1.8. Kalau 1.4, 1.2 kita tak boleh shoot menggunakan 1/80,000. Kalau kita shoot 1.2 ataupun 1.4, dia punya shutter speed akan jadi 1/16,000. Aku shoot flash ni, aku banyak shoot golf, di mana aku try sebab member aku main. Kalau dari segi real tournament tak adalah aku pakai flash, tapi member aku main, so aku try lah pakai flash mata-mata untuk aku test A9 Mark III menggunakan flashing lah. So flash yang aku gunakan untuk sepanjang aku shoot dekat main golf tu. So untuk Sony kita boleh menggunakan HBL F60 RM yang ini kita menggunakan HBL F60 RM2. Dan untuk brand third party aku juga menggunakan flash daripada Profoto A1X untuk Sony. Dan flash ni memang best lah. Terus aku cakap, guna flash ni memang best gila. Pegang pun rasa premium. Dia punya control kan, memang cukup best. Dan dia punya firing dia pun best sebab dia menggunakan built-in battery macam ada ni Dia tak menggunakan AA battery. So dia gunakan built-in battery. Di segi dia punya recycle pun sangat-sangat laju. Sangat best. Lighting dia pun sangat best. Harga dia pun memang best. So sekiranya kita menggunakan flash yang bukan macam Sony punya ataupun Profoto punya, dia mungkin tak support dari segi sync. So kita boleh buat secara manual. Aku tak ada flash daripada Godox ke ataupun Yongnuo ke apa mana-mana brand. So aku tak dapat nak uji, tapi basically kita boleh buat secara manual seperti mana menu yang korang tengah nampak sekarang ni. So itulah menu macam mana nak buat secara manual flash sync menggunakan flash yang tidak support untuk kamera body Sony dengan menggunakan shutter speed yang tinggi.
ada banyak lagi benda baru ataupun feature-feature baru yang best pada A9 Mark III ni. Tetapi sekarang aku nak tunjuk kat korang pula apakah kelebihan A9 Mark III global shutter untuk videografi. Untuk kebanyakan kamera-kamera Sony A9 series, kita mula dengan A9 dan juga A9 Mark II, video memang tak best. Sebab apa tak best? Sebab bagi aku, dia tidak mempunyai picture profile. So tak ada picture profile, aku dah jadi turn off menggunakan A9 untuk shoot video. A9 Mark III lain guys. A9 Mark III dia buka habis dia punya video features. Dia boleh shoot in picture profile, S-Cinetone, kemudian boleh record 4K, 100p, 120p, kita boleh shoot all intra. Kita boleh shoot all intra 50p. Tetapi bagi aku apa yang best dengan A9 Mark III ialah dia boleh shoot SNQ all intra 4K 100p, all intra full HD 200p. Right? All intra dengan long GOP ni memang satu teknologi yang nampak macam tak ada beza sangat, tetapi kalau korang pandai ataupun betul-betul faham, right, kelebihan menggunakan all intra, korang akan gunakan all intra. Sebab all intra ni kamera akan ambil exposure one by one. Kita set 100p, so kamera akan ambil video 100 frame per second, bukannya 50 frame per second. Kalau korang nak tahu lebih mendalam apa itu all intra dan juga long GOP, korang boleh refer dekat video TikTok aku ataupun korang boleh google lah dekat internet. Okay, alright guys, aku rasa itu sahajalah video review aku di mana aku cerita ataupun benda-benda baru tentang Sony A9 Mark III ni. So kalau korang nak tengok hasil-hasil gambar yang aku dah shoot menggunakan A9 Mark III ni, korang boleh follow aku punya Facebook page Syaiful Baker, ataupun korang boleh follow aku punya Instagram Syaiful Baker untuk tengok semua hasil-hasil gambar tentang aku menggunakan A9 Mark III ni. Dan mungkin akan datang aku akan cerita lagi lebih mendalam tentang A9 Mark III ni, tentang benda-benda yang mungkin aku terlepas dalam review aku kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.